Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya nak borakkan dengan korang semua tentang manga One Piece chapter 1063, di mana saya nak buat review ataupun analisis kepada chapter 1063. By the time video ni keluar, spoiler untuk manga One Piece chapter 1064 telah pun keluar. So macam biasa, tugas korang kalau korang dah baca apa yang jadi dekat 1064 tu, tak payah komen kat bawah. Korang jangan tulis chapter ni best ke, apa terjadi ke, apa ke semua ke. Jangan komen kat bawah apa-apa, sebab macam biasa saya nak buat reaction. Jadi korang komen lah tentang 1063, sangat digalakkan. Apa-apa yang korang tak faham, korang boleh komen kat bawah. Ataupun kalau korang ada persoalan tentang chapter-chapter yang lepas ke, ataupun korang ada teori korang ke apa ke, korang tinggalkan pendapat korang kat bawah. Alright, so manga One Piece chapter 1063 bermula dengan cover story. Tapi sebelum saya cerita tentang cover story, jom kita pergi kepada tajuk chapter ni dulu, iaitu tajuknya adalah My Only Family. Dan kita dapat tengok dekat cover story, ianya berkaitan dengan family lah, tapi bukan maksud tajuk tu lah. Tapi cover story tu berkenaan dengan family jugalah, which is Big Mom punya family, iaitu Charlotte family. Kita dapat tengok apa yang terjadi di Cacao Island selepas Cacao Island dekat chapter lepas telah pun dibekukan. Dan dekat dalam chapter kali ni kita dapat tengok apa yang berlaku selepas Cacao Island tu telah pun dibekukan. Kita dapat tengok Cracker, salah seorang daripada Sweet Commander Yonko Big Mom, tak boleh cakap Yonko Big Mom, bekas Yonko, iaitu Big Mom, telah pun dibekukan, ladies and gentlemen. Cracker like completely dah dibekukan. Dan kita dapat tengok Brule memang sedih selepas tengok Cracker macam tu. Dan kita dapat tengok tajuk dekat bawah tu, puding telah pun diculik, ladies and gentlemen. Jadi kenapa puding diculik? Untuk pengetahuan korang, puding ni boleh baca poneglyph. Kalau dia awaken, dia punya tribe punya power. Dia punya yang 3-eye tribe tu, kalau power dia awakening, dia boleh baca poneglyph. Macam mana nak awakening tu saya pun tak tahu. Dan saya rasa benda tu akan terjadilah, benda tu akan awakening. Sebab kita tahu siapa yang datang ke Cacao Island, ladies and gentlemen. Who yang buat semua benda ni sekarang? Siapa yang bekukan Cacao Island? Siapa yang bekukan Cracker? Seorang je dalam dunia One Piece boleh buat. Seorang je, Kuzan Aokiji, bekas Admiral. Dah confirm lah Aokiji, sebab siapa lagi yang boleh bekukan kuasa ais tu? Dia seorang je. So kita dapat tengok yang sekarang ni Cracker telah pun dibekukan, puding telah pun diculik. Dan Blackbeard pirate, ladies and gentlemen, Blackbeard Marshall Litich, kita kena highlightkan dia dalam chapter kali ni. Sebab kita dapat tengok lah plan dia, like dia strategis. This is Blackbeard, ladies and gentlemen. This is Yonko Kurohige. This is Marshall Litich. Alright, kita dapat tengok daripada awal chapter sampai ke hujung chapter nanti pasal Blackbeard pirate. Cuba yang dekat Egghead tu tak pasal Blackbeard lah, tapi dapat ke hujung tu lah pasal Blackbeard. And dekat cover story ni lah. So apa yang terjadi seterusnya? Adakah minggu ni kita dapat cover story? Saya rasa yes, kita masih lagi kekal dengan cover story, tak ada colour spread. So kita mungkin akan dapat tahulah, mungkin akan kita dapat tahu apa yang jadi dekat island-island seterusnya ke. Ataupun kita dapat tengok yang chamber room Big Mom telah pun telah pun dibongkar masuk. Saya tak tahu ayat dalam bahasa Melayu macam mana nak cakap, tapi macam dah dipecah masuk. Dipecah masuk, ladies and gentlemen. Di mana dalam tu kan ada poneglyph, road poneglyph. Benda tu lah yang diorang sekarang ni tengah target. Aokiji memang confirm lah, saya boleh cakap confirm dia lah orang yang buat dekat Cacao Island tu, yang bekukan Cracker, bekukan Cacao Island tu memang dia. Dan siapa backup dia? Siapa yang datang bersama-sama dengan dia dekat Cacao Island, ladies and gentlemen? Komen pendapat korang kat bawah. Dia punya candidate adalah Shiryu, Pizarro ataupun Sanjuan Wolf. Antara tiga ni, tapi saya tak rasa Sanjuan Wolf ini kita boleh tepi lah. Alright, so lagi satu Lafiti. So ada 3 orang lah. Sanjuan Wolf kita buang sekejap sebab dia tu terlalu besar sangat. So ada 3 orang lah, Pizarro, Shiryu dan juga Lafiti. Dan kalau korang tanya saya rasa siapa? Saya rasa ianya Pizarro ataupun Lafiti. Saya tak rasa Shiryu. Tapi kalau Shiryu, saya memang akan like, bila saya buat reaction tu macam biasa, kita akan lompat. Kalau korang tahu saya buat reaction macam mana kan, you guys yang tak tengok reaction saya, you guys patutlah tengok reaction saya, because I think it's best lah. Bila saya tengok balik, saya dapat rasa hype tu lah. Tapi I don't know lah, mungkin ada setengah orang tak puas hati, mungkin ada setengah orang yang tak berapa suka. But it's up to you. Asalkan korang dah subscribe channel ni, korang support channel ni. Kalau korang tak tengok video reaction tapi korang tengok video analisis ke apa ke, asalkan korang tengok, korang subscribe, saya ucapkan terima kasih kat korang. Tapi kalau korang tak tengok
reaction tu saya sarankan korang pergilah tengok. Pergi tengok yang part-part hype tu. Alright. Tapi macam biasa memang tak di-edit lah sebab saya tak nak elak saya nak elak risiko tak nak kena copyright tu. Alright, ladies and gentlemen, kita bermulalah chapter 1063 dengan apa yang berlaku selepas Luffy, Bonnie, Chopper dan Jinbei dah habis makan. Yes, saya mention Jinbei dekat dalam ni. Last chapter kita dapat tengok yang 3 orang tu, iaitu Luffy, Bonnie dengan Chopper. Chopper tu kira orang jugalah walaupun Chopper tu binatang tapi kira dia orang jugalah. So, kita dapat tengok 3 orang ni pergi ke Egghead tu dan diorang order makanan tu dan diorang makan. Dan kita dapat tengok sekarang ni dekat chapter 1063 ni diorang dah settle makan, perut pun dah kenyang. Dan Atlas iaitu Pang 05 telah pun cakap dekat diorang yang korang memang makan banyak. Dan dia kata tengoklah perut korang tu kan, like macam dah kenyang macam tu kan, dah besar macam tu. Lepas tu Jinbei cakap perut saya memang selalu macam ni. Guys, like, aduh, saya tak boleh lah Jinbei tu. Dia panel ni, ladies and gentlemen, saya boleh cakap dia dua lah. Dia komedi and sedih lah. Pada saya, like, macam dia sedih lah sebab saya kan kurus. So, walaupun dalam chapter kali ni dia pasal orang yang berbadan besar, tapi dia macam efek saya juga tau. Sebab orang selalu cakap yang saya kurus, tak makan. But you don't know me. Alright, you don't know me. Saya punya selera makan tu kalau korang kenal saya, korang tahulah. Kalau kawan-kawan saya dia tengok video ni, dia tahulah saya punya selera makan tu macam mana. So kita dapat tengok benda tu and saya tak tahu lah, saya gelak juga kat panel ni. Okay, jujur saya gelak. Tapi at the same time saya rasa sedih untuk Jinbei, alright. Okay, so settle part yang tu, kita pergi pula ke Pang 05 iaitu Atlas, di mana dia cakap, alright, aku kena pergi kerja sekarang. Di mana kerja dia macam biasalah, dia kena violence sebab dia kan violence. Dia punya karakteristik tu angry kalau tak silap saya. So dia akan buat kacau lah huru-hara dekat Egghead Island tu. Alright. So kita dapat tengok yang dia telah pun buat riot dekat Egghead tu. Itu pekerjaan biasa dia lah, like memang pekerjaan biasa dia. Dan Bonnie and the gang, iaitu Luffy semua, diorang jumpa satu mesin, di mana mesin tu boleh bagi korang pakaian. Alright. Dan kita dapat tengoklah diorang tukar pakaian, di mana kita dapat tengok Luffy dia pakai macam coat waktu sejuk tu, dan dekat bawah tu ada noted SSG iaitu Super Science Group. Dan selepas itu kita dapat tengok yang Bonnie pun tukar pakaian, Chopper tukar pakaian. Mungkin ramai orang excited bila Bonnie tukar pakaian tu, but it's okay lah, it's nice lah Bonnie pakai macam tu. Lepas tu Chopper, dan kita dapat tengok Jinbei yang kita kena noted like, weh, macam member baru balik pantai, ladies and gentlemen. Dia baru balik, bak kata, weh bro, dia baru balik daripada Pulau Perhentian. Kalau bak kata saya akan cakap baju yang Jinbei pakai tu confirm akan ada merch. Like, korang perasan tak waktu Dressrosa yang Luffy punya baju yang bunga matahari tu kan, ada jual kat Shopee. Even bukan kat Shopee, kat kedai-kedai, kalau korang pergi cosplay punya kedai pun memang ada jual. So benda ni saya rasa akan dijual nanti. Korang tunggulah bila benda ni keluar kat ini ni. So kita tengoklah sama-sama nanti. Tapi like, it's nice Jinbei pakai macam tu, like member baru balik pantai. Alright, so kita teruskan lagi dengan Bonnie cakap, okay, dia nak pergi cari Vegapunk, korang buatlah hal korang. Okay. Dan secara tiba-tiba Luffy dia pergi tengok daripada atas, dia naik ke macam satu tempat tu, dan dia tengok daripada jauh ada macam satu robot gergasi tau, cyborg gergasi. Dan robot tu muka macam Kuma, like Pacifista lah, benda ni Pacifista. Dan dia tulis dekat dia punya baju tu Police. Alright, dia tulis Police. So itu adalah Pacifista Police dekat Egghead Island ni lah. So kita dapat tengok yang benda tu memang macam datang ke arah Luffy and the gang. And yes, ladies and gentlemen, dia attack pasukan Luffy, di mana dia attack Luffy, Jinbei, Chopper dan juga Bonnie, di mana dia telah pun keluarkan laser beam. Dan kita dapat tengok yang kali ni punya Pacifista like macam lain sikit. Muka macam Kuma, badan macam Kuma, tapi dia punya kekuatan tu lain sikit. Dia tak macam Pacifista yang kat Marineford tu. Like serious, dia bukannya macam Pacifista dekat Marineford tu. Dan saya kena note ini bukan Seraphim. Alright, Seraphim Kuma dekat last chapter. Alright, yang kita tengok yang CP0 bawa tu, itu Seraphim Kuma. So Luffy cuba untuk attack Kuma, bukan Kuma, Luffy cuba untuk attack Pacifista tu, tapi dia dihalang oleh Bonnie. Dan dekat sinilah one of the best moment, one of the best panel yang Oda pernah lukis, di mana Bonnie nangis, ladies and gentlemen, selepas nampak Pacifista tu, dan dia cakap, that's my daddy. Tapi noted sebelum tu, Luffy dia tanya dulu dekat Bonnie, apa ni? Kenapa kau tak bagi aku serang benda tu, Bonnie? And noted dia dah tak panggil Bogi dah, dia panggil Bonnie. Alright.
Dia dah tak panggil nickname dah, dia panggil nama betul, iaitu Bonnie, ladies and gentlemen. So dia tanya, kenapa kau buat macam tu? Dan Bonnie pun reveal lah kepada dia yang itu adalah ayah dia. That's my daddy. Official translation pun menggunakan daddy juga. So it's nice touch lah. Saya memang suka like guys, this is best lah. Like, saya tak boleh gambarkan dengan kata-kata, tapi it's nice lah. It's nice. Alright, it's nice. Dan dia reveal lah kepada diorang yang Bonnie, Kuma tu lah ayah dia. Diorang memang terkejut sebab Kuma adalah ayah Bonnie. Dan kita dapat tengok pasifista tu cuba untuk attack Bonnie lagi, tapi Luffy cakap bakar. Dia cakap macam you idiot macam tu lah. Saya tukarlah bakar kan, sebab bagi korang lebih senang faham. Dia kata itu adalah pasifista. And yes, Luffy betul kali ni, itu adalah pasifista. Itu bukannya Kuma. So dia serang benda tu and tiba-tiba meletup, ladies and gentlemen. So bila meletup ni, kita tak tahu what's next. Apa yang terjadi kita tak tahu. Last kita dapat tahu meletup. Mungkin sambung dekat 1064 ni, dan saya rasa pun akan sambung dekat 1064 ni. Alright, so settle Egghead. Kita pergi ke North East. Kita pergi ke North East, Certain Sea, dekat negara Wano, ladies and gentlemen. Di mana kita dapat tengok rakit. Rakit kapal Blackbeard, Saber of Zebek. Saber of Zebek tu, rakit tu, ladies and gentlemen, menyerang. Dan kita dapat tengok lah kan, benda tu kan, Blackbeard lah, ladies and gentlemen. Dan dia attack siapa, tuan-tuan dan puan? Dia attack Torofagalo. Law is back, ladies and gentlemen. Law is back. Heart Pirate juga back. Tapi kita dapat tengok diorang dalam keadaan yang tak berapa elok sekarang ni. Submarine diorang rosak sebab diserang oleh Yonko Kurohige. Blackbeard sendiri telah pun merosakkan kapal itu. Dan Blackbeard bukan seorang, dia bawa kru dia, dia bawa empat orang lah kru dia. Kalau orang 3, 1 binatang lah. Alright, 3 orang 1 binatang. So dalam rakit tu dia orang kejar Torofagalo. Dan kita dapat tengok dekat dalam kapal submarine dekat bawah laut tu, bila submarine tu tengah jalan dalam laut tu, kita dapat tengok memang dalam keadaan yang tengah rosak. Dia macam ada lubang-lubang macam tu. Dan kita dapat tahulah yang out of nowhere, ini saya memang terkejut, Aik Law telah pun menjadi perempuan. Alright, saya punya reaction, saya cakap aik itu sebab what you guys nak sebenarnya. Ada 2-3 orang yang komen pasal kenapa saya cakap aik itu kata macam anak lah apalah, which is I don't suka. Saya tak berapa minat orang mencarut dekat dalam komen. Tapi it is what it is. Orang tu dah komen dah pun. Habis korang expect saya nak kena cakap apa? Macam, ui, lawa je korang nak cakap itu. So saya macam, saya pelik lah, saya heran. Law is my favourite character, and Oda turn dia jadi perempuan. Tapi saya kena admit, lawa. Saya kena admit lawa. Admit. Tapi Law is lelaki lah. Alright, Law is lelaki. So kita dapat tengok Law dia bertukar menjadi perempuan. Dan kita dapat tengok yang Beppo kat belakang, agak cute juga. Kat belakang tu. Dan dia punya kru-kru tu, Sachi Penguin tu macam, Captain you so lovely. Lepas tu Law kata, kau nak kena pukul dengan aku ke apa? Macam tu lah. So kita dapat tahu yang itu merupakan kuasa Devil Fruit. Time saya baca tu, saya ingat Ivankov punya power. But kita dapat tahulah siapa punya power sebenarnya. Dan ianya reveal yang ianya adalah power daripada Doc Q. Tapi itu saya akan explain nanti. Kita dapat tahu yang Law cakap dia boleh counter serangan Devil Fruit tu, power Devil Fruit tu, dengan menggunakan haki. Alright, so dia gunakan haki dan dia dapat jadi diri dia yang balik lah, iaitu Torofagalo yang normal lah, lelaki lah. Alright, yang normal version of him. Dan dia cakap, macam mana saya cakap tadi, dia noted yang dengan clash dengan Emperor, iaitu Kaido dengan Big Mom di masa lepas, waktu dekat Wano tu, dia telah pun belajar yang power Devil Fruit ni boleh di-counterkan dengan haki. So haki apa, kita orang dah bincang hari tu dekat collab, bukan collab lah, video live video bro, di mana adalah prediction dekat situ. Korang boleh tengok saya buat prediction, saya cakap itu armaman haki. Dan saya rasa yes, itu adalah armaman haki ataupun Boshoshoko lah dalam bahasa Japan. So saya tak rasa itu Haoshoko. But kalau Haoshoko, saya memang terkejut. Like serius, saya memang akan terkejut. So ladies and gentlemen, Law telah pun pergi ke surface dan dia orang sampai ke pulau. Satu pulau dekat North East punya jalan tu. Kan Law cakap North East adalah jalan yang selamat. Jalannya selamat, tapi dia punya luck tu jumpa Blackbeard, ladies and gentlemen. So guys, sebelum saya teruskan tu, saya nak kena cakap dengan korang semua tentang something. Alright, bila keluar daripada Wano, dia ada 3 jalan kan. Satu Law pilih, satu Luffy pilih, satu Kid pilih. Alright, Luffy encounter dengan Vegapunk. Encounter tu maksudnya adalah berjumpa dengan Vegapunk. Si Law berjumpa dengan Blackbeard. Sekarang ni persoalannya, Kid jumpa siapa?
komen pendapat korang dekat bawah. Korang rasa Kate jumpa saya? Kate jumpa saya? Bukan Kate jumpa saya. Korang rasa Kate jumpa siapa? Eustace Captain Kate bertemu dengan siapa? Kate Pirate tu sendiri bertemu dengan siapa? Komen pendapat korang kat bawah. Adakah Shanks? Ataupun mungkin island yang lain ke? Tapi siapa? Komen pendapat korang kat bawah. Tapi kita tahu yang sekarang ni Kate dia target Flame Emperor. A man with scar kan? Flame scar. Macam tu kot. Bukan Flame Emperor. Flame Emperor tu Sabo. Bukan Sabo. Tak pastilah. Boleh jadi Sabo. Tapi kita dapat tahu yang dia ada scar lah. Macam satu mark kat sini kan. Flame mark macam tu. So kita kena tengoklah siapa. Adakah dia betul-betul encounter dengan orang tu ataupun tak. Kita kena tengok sama-sama. Alright. So sekarang ni Law telah pun sampai ke pulau itu. Dan diorang telah pun surface balik ke daratan dekat laut tu kan. Diorang dah kembali balik kan submarine daripada bawah. Diorang naik balik ke atas. Dan kita dapat tengoklah power siapa yang menukarkan Law menjadi perempuan. Dan kru dia pun sama juga. Ada 2-3 orang kru dia dekat belakang. Time yang dia jadi perempuan tu kita dapat tengok jadi perempuan juga. Macam tukar gender lah. Swap gender. Alright. Dan itu adalah power Doc Q. Doc Q sekarang merupakan pemakan Devil Fruit, ladies and gentlemen. Iaitu dia punya kuasa adalah dia boleh bagi disease. Dia boleh bagi penyakit dekat orang. Alright. Kuasa Doc Q ni boleh bagi penyakit dekat orang. Tapi kalau orang tu ada haki yang kuat macam Law, dia boleh encounter lah. Maksudnya dia boleh lawan benda tu. Alright. Dia boleh lawan. So Law berjaya untuk kembali balik ke diri dia yang sebenar. Kru dia saya tak pasti. Saya rasa kru dia pun mungkin tu mistake order. Tapi saya nampak kru dia pun nampak macam okey. Tapi tak tahulah. Komen jugalah pendapat korang kat bawah. Apa yang korang rasa tentang kru dia. Macam mana kru dia boleh lawan juga benda tu. Adakah kru dia pun ada haki? Misteri kita tak tahu. Tapi bukan setakat Doc Q seorang je yang kita dapat tengok. Tapi dekat bawah tu ada sniper kumpulan Blackbeard Pirate. Iaitu Van Auger. Van Auger. So kita juga dapat tahu yang dia juga dah makan Devil Fruit, ladies and gentlemen. Blackbeard Pirate ni kan terkenal dengan pemburu Devil Fruit. So dia dah makan. Diorang dah makan Devil Fruit yang power-power. Sorry. Power Van Auger sekarang adalah teleportation, ladies and gentlemen. Sama dengan konsep Law. Tapi Law dia kena buka room dulu dan dia swap things. Contohnya macam saya nak pergi ke sana. Saya nak pergi ke satu tempat. Dekat tempat tu ada kereta. Saya tukar. Kereta tu datang kat tempat saya datang kat sana. Alright. Saya rasa korang dah faham dengan konsep Shambles Law. Dia punya power ni guys, like teleportation ni OP pada saya lah. Dia memang OP sebab dia boleh teleport. So kita dapat tengoklah dia teleport someone daripada rakit tu pergi ke pulau sana untuk lawan dengan Law lah, which is nak pergi jumpa dengan kru Law, di mana dia telah pun hantar Burgess. Burgess, ladies and gentlemen, telah pergi ke sana. Burgess, ikutlah korang nak panggil macam mana pun. Masing-masing ada panggilan masing-masing, okay? Burgess lah, saya memang panggil Burgess. Alright. So Burgess ni, saya dah terikut kat Burgess. Hari tu dekat collab kat live itu diorang panggil Burgess. Okay. Burgess pun dah makan Devil Fruit. Last kita tahu yang dia target merah-merah Nomi tapi tak dapat. Sabo dapat makan. Dan kita dapat tengok Burgess makan superhuman strength punya fruit, di mana dia punya power ni adalah superhuman strength, ladies and gentlemen. So kita boleh tengok dalam chapter kali ni dia angkat gunung kat belakang tu macam tak ada apa-apa, macam relax je angkat macam tu gunung. Memang sekarang dah jadi super strength lah. Dan kita kena nampak juga muka dia dah berubah. Sebelah kanan dia macam dia pakai topeng. Siapa yang buat dia dapat pakai topeng tu? Sabo. Dressrosa dia hancurkan muka Burgess, kalau korang ingat kan. Dia guna Dragon Claw kalau silap saya untuk buat macam tu. Dan kita dapat tengok lah kat dalam chapter kali ni Burgess punya muka dah rosak lah belah sini. So dia pakai topeng macam tu. Dan Van Auger juga telah pun berubah, di mana dia dah ada misai, dia dah janggut. Dia bertukar pula dengan saya. Kalau korang perasan saya kan ada misai ni kan, tengok sekarang misai pun dah tak ada, nampak? Janggut pun dah tak ada, rambut pun dia macam kebetulan lah, ladies and gentlemen. Kebetulan time nak cerita ni dah potong semua kan. Alright. So kita dapat tengoklah perubahan daripada karakter design mereka berdua, Van Auger dan juga Burgess. So kuasa Devil Fruit diorang sekarang ni, Doc Q dia boleh bagi penyakit dekat orang, Van Auger boleh teleport, dan si Burgess superhuman strength. Kita dapat tengoklah. Dan Law pun ada noted yang diorang ni adalah pemburu Devil Fruit, and power diorang pun dah semakin kuat. Jadi tak logik lah bounty mereka naik. Tapi kat dalam chapter ni tak dapat reveal bounty. Tak ada. Alright, tak ada pun bounty Doc Q ke, bounty Van Auger ke, bounty Burgess ke, memang tak ada. Alright. So, akhirnya Shashi pun tak nak Trafalgar. Walaupun tak jadi, but
This is what it is. Alright. Okay. Blackbeard, Marshall Dietrich telah pun datang. Dan bila dia dah datang tu, dia telah pun naik di atas Stronger. Stronger sekarang one of the character yang famous, ladies and gentlemen, di kalangan kita orang, iaitu kalangan OPYM. Saya pun lupa lah nama group tu. One Piece YouTuber lah, One Piece YouTuber Malaysia. Stronger, ladies and gentlemen, yang kuda yang Dok Q bawa selalu tu daripada Jaya tu sampai sekarang pun dah bagi Devil Fruit. Blackbeard bagi dia makan mythical, ladies and gentlemen, mythical Pegasus. Horse fruit mythical. Zoan mythical tu, Pegasus. Selamba je dia bagi dekat Stronger makan. Blackbeard ni nampaknya memang dia nak, crew dia memang OP lah. Tak kira lah kau macam mana pun, aku akan bagi kau one of the best power. And kita dapat tengok lah sekarang ni Stronger dah makan benda tu, sebab tu lah dia boleh terbang macam tu. Dan Blackbeard telah pun naik ke atas dia, like macam arrive in style lah, macam tu kan. Arrive in style. Datang dengan bergaya macam tu. Lepas tu si Dok Q tu bagi tahu, Commodore, Stronger kata kau beratkan dia, dan kau sekarang ni apa, melenyekkan aku. Macam like, korang bayangkan dia naik atas tu, Dok Q ada atas Stronger tu. Lepas tu tiba-tiba boom, naik atas Dok Q dengan Stronger. Mana tak struggle member. Mana tak struggle. Alright, so dia buat reunion dengan Trafalgar Law, dan dia cakap, adakah ini cara kau greet salah seorang daripada Worst Generation. Dia mention Worst Generation kat situ, so it's nice touch daripada situ. Sebab Blackbeard pun salah seorang daripada Worst Generation, tapi Blackbeard bukan Supernova. Alright, benda tu saya dah explain. Boleh check video lama saya. Dah lama pun saya explain pasal benda tu. Dan kita dapat tengok lah yang Blackbeard dah tahu salah seorang daripada Luffy, Law dengan Kid akan lalu jalan yang sekarang ni lah, which is North East punya jalan ni. Dan dia memang nak pergi go dan dapatkan Road Poneglyph, di mana dia cakap yang Kaido ada satu, betul tak? Road Poneglyph. Dan sekarang ni dia nak ambil Road Poneglyph tu, salinan Road Poneglyph daripada Law. Buat masa ni kita dapat confirmation yang Law ada dua. Confirmation sebenarnya satu, ladies and gentlemen. Satu sebenarnya, iaitu dekat Wano tu je lah dia ada kopi. Yang Zo tu walaupun dia ada, tapi kita tak dapat kepastian yang dia betul-betul kopi ke tak. Tapi saya rasa dia kopi lah, takkanlah dia tak ambil kot yang salinan kan. So kita dapat tengok yang dia dah dapat dua-dua salinan ni. Jadi Blackbeard nak salinan tu, dan Law cakap kita lawan, winner take all. So ladies and gentlemen, itulah dia tamatnya chapter 1063. Nampak nak pause kan? Nak pause kan? Alright, so ladies and gentlemen, itu sahaja daripada saya untuk video kali ni. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. So kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum, bye bye.